ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2014 peringkat dasar Dewan Yang Mulia ini daripada 28 Oktober hingga 7 November 2013. Setelah meneliti isu-isu yang dibahaskan, izinkan saya memberikan penjelasan terhadap perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Luar Negeri yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat sepanjang tempoh perbahasan tersebut. Pertama, Yang Berhormat Ipoh Barat, Bagan, Batu Gajah dalam ucapan perbahasan mereka telah membangkitkan isu berhubung dengan COGM. Untuk makluman Dewan, Malaysia akan menghadiri COGM 2013 di Sri Lanka. Sehingga ini hampir semua negara anggota Pertubuhan Commonwealth akan hadir kecuali Kanada dan India. Kehadiran ketua-ketua kerajaan Commonwealth ke Sri Lanka termasuk Malaysia akan memberi peluang kepada masyarakat antarabangsa untuk melihat sendiri perkembangan dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Sri Lanka dalam proses perdamaian setelah konflik yang melanda negara tersebut. Keputusan untuk menghadiri COGM 2013 ini juga akan meningkatkan pemahaman masyarakat antarabangsa terhadap situasi sebenar di Sri Lanka sehingga hari ini. Minta laluan lah. Baru mula ni. Boleh. Ada isu berkaitan dengan COGM. Maka Malaysia menghormati kedaulatan sebuah negara dan berpegang kepada dasar prinsip tidak campur tangan di dalam hal ehwal dalaman negara lain. Selari dengan ini, Malaysia berpendirian bahawa sebarang perkembangan di dalam sesebuah negara harus ditangani oleh negara berkenaan. Ini termasuk usaha Sri Lanka ke arah membaik pulih keadaan di negara tersebut susulan tamatnya konflik di negara itu pada tahun 2009. Ya Hormat, boleh berkaitan dengan COGM. Menteri, isunya sekarang bukan apa yang akan mereka lakukan selepas ini. Mereka telah melakukan keganasan. Mereka telah membunuh ratusan ribu orang di Sri Lanka. Orang-orang awam, wanita, kanak-kanak. Dan sekarang mereka nak ambil langkah tertentu. Kita harus boykot menghadiri COGM bukan kerana apa yang mereka akan lakukan selepas ini. Apa yang telah mereka lakukan. Untuk itu harus kita boykot dan memberitahu kepada seluruh dunia bahawa apa yang berlaku di Sri Lanka itu satu kekejaman, kezaliman. Terima kasih Yang Berhormat. Saya faham tentang apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Saya nak jelaskan di sini bahawa mesyuarat yang kita hadir adalah mesyuarat COGM yang telah pun dipersetujui oleh semua ketua-ketua kerajaan daripada tahun 2009 lagi sehinggalah sekarang. Maka sebab itu kehadiran kita adalah untuk bersama dalam mesyuarat COGM dan tidak ada kena-mengena tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Kedua adalah International Criminal Court Statute Rome. Berkenaan penyertaan Malaysia ke Statute Rome pula, saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan Malaysia sedang mengkaji beberapa perkara yang terkandung dalam statute ini secara terperinci. Ini harus dijalankan sebelum Malaysia menjadi negara pihak Mahkamah Jenayah Antarabangsa International Criminal Court ICC. Di antara perkara-perkara yang sedang dikaji termasuklah kesan penyertaan Malaysia ke statut ini terhadap sistem perundangan tempatan dan kedaulatan negara. Ketiga, tentang Treaty Perdagangan Senjata Arms Trade Treaty ATT. Untuk makluman Yang Berhormat Ipoh Barat dan Dewan Yang Mulia ini, Treaty Perdagangan Senjata Arms Trade Treaty ini merupakan salah satu usaha masyarakat antarabangsa untuk membenteras jenayah dan aktiviti keganasan untuk mencegah pemindahan senjata konvensional secara haram ke tangan pihak-pihak yang tidak diingini. Malaysia telah menandatangani ATT semasa berlangsungnya Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-68 di New York baru-baru ini. Penandatanganan treaty tersebut telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa acara Hari Treaty Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 26 September 2013. Setakat ini, sebanyak 114 buah negara telah menandatangani dan 8 negara telah meratifikasikan treaty tersebut. Keempat, tentang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Marang tentang penerimaan positif beliau terhadap keputusan rakyat Sabah untuk menyertai Malaysia. Saya ingin jelaskan di sini bahawa sebagai penjelasan berkenaan perkara ini, saya ingin tegaskan bahawa rakyat Sabah memangnya telah melaksanakan hak asasi mereka untuk menentukan sendiri right to self-determination, status negeri mereka dalam Persekutuan Malaysia pada tahun 1962.
menerusi Suruhanjaya Cobalt atau United Nations Malaysia Missions UNMM. Berdasarkan laporan Suruhanjaya Cobalt pada 1 Ogos 1962 yang dikemukakan pada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, lebih dari 2/3 rakyat Sabah menginginkan Sabah mencetik Malaysia pada tahun 1963. Hasil daripada pungutan suara warga Sabah oleh Suruhanjaya Cobalt telah dilaporkan oleh Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 14 September 1963 pada Perhimpunan Agung Badan Dunia tersebut. Setiausaha Agung PBB mengesahkan bahawa rakyat Sabah menyokong percintaan Sabah dalam Malaysia. Justru itu, jelas sekali status Sabah dalam Persekutuan Malaysia telah diterima dan diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa semenjak 16 September 1963. Ini adalah fakta yang tidak boleh dan tidak seharusnya dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Oleh yang demikian, kerajaan tidak akan melayan sebarang tuntutan ke atas Sabah oleh mana-mana pihak sekalipun, termasuk yang mendakwa mereka sebagai waris Kesultanan Sulu. Sebagai lumrah, aliran proses kemerdekaan negara-negara yang dijajah sebelumnya, terdapat kelompok-kelompok masyarakat dan ahli-ahli keluarga yang terpisah oleh sempadan rasmi dan diiktiraf negara-negara ini. Saya katakan lumrah kerana fenomena ini berlaku di serata dunia dan bukan sahaja di sempadan-sempadan negara kita, baik di sebelah utara, selatan dan timur Malaysia. Kelima, tentang coalition ataupun yang dirujuk oleh Yang Berhormat Tenom mengenai proses penilaian berkala sejagat atau dengan izin proses Universal Periodic Review UPR Malaysia yang telah berlangsung baru-baru ini, iaitu pada 24 Oktober yang lalu di Geneva, Switzerland. Saya kira Dewan Yang Mulia ini sudah pun maklum bahawa Malaysia telah menjalani proses UPR buat kali yang kedua pada 24 Oktober 2013 yang lalu. Justru dan sekadar makluman, saya ingin jelaskan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa proses UPR ini adalah wajib ke atas semua negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu setiap 4 tahun setengah. UPR merupakan satu proses dialog yang konstruktif dan interaktif di antara Malaysia selaku negara yang dinilai dengan negara-negara ahli PBB yang lain. Semasa proses dialog tersebut, Malaysia berpeluang untuk berkongsi antara lainnya langkah-langkah yang telah diambil untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, pencapaian dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi dalam usaha memertabatkan hak asasi manusia di dalam negara kita. Secara ringkasnya, proses UPR dijalankan berdasarkan kepada 3 dokumen, iaitu pertama, laporan kebangsaan yang disediakan oleh pihak kerajaan, kedua, laporan kompilasi mekanisme hak asasi manusia yang disediakan oleh pihak Sekretariat PBB, dan ketiga, laporan stakeholder yang mengandungi input daripada masyarakat Madani Malaysia, termasuklah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suaka, Majlis Peguam Malaysia, Malaysian Bar Council dan beberapa NGO lain. Ketiga-tiga laporan ini telah diedarkan untuk tatapan umum sejak awal Oktober 2013, iaitu sebelum proses UPR Malaysia lagi. Ingin saya tekankan bahawa kerajaan sudah sedia maklum isu-isu serta tuntutan-tuntutan masyarakat sivil seperti yang terkandung dalam laporan stakeholder tersebut. Kerajaan telah pun mengetengahkan pendiriannya terhadap perkara-perkara yang diutarakan oleh masyarakat sivil dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan lain dalam laporan stakeholder melalui laporan kebangsaan. Dalam kenyataan serta intervensi pihak kerajaan semasa proses dialog UPR pada 24 Oktober yang lalu. Saya ingin tekankan bahawa kerajaan menghormati hak NGO selaku stakeholder dalam proses pembangunan negara untuk mengutarakan sebarang pandangan atau kritikan yang membina demi untuk manfaat bersama. Namun demikian, pihak kerajaan adalah bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dan keharmonian rakyat dan kestabilan negara dan sentiasa peka berhubung isu-isu hak asasi manusia yang ada kalanya menyentuh sensitiviti agama, hubungan antara kaum dan sebagainya seperti yang diutarakan oleh masyarakat sivil. Keenam, perbicaraan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan di ICJ. Tuan Yang Tua, Yang Berhormat segambut membangkitkan kesahihan kewujudan gambar yang telah diubah suai yang dikemukakan sebagai bukti
semasa perbicaraan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan di ICJ. Sukacita saya maklumkan bahawa agensi kerajaan yang berkaitan telah menjalankan kajian yang mendalam melebihi tempoh 18 tahun. Ia melibatkan lebih 50 orang penyelidik yang telah melakukan penyelidikan di lebih 24 arsip dan perpustakaan di Malaysia dan 39 arsip dan perpustakaan di 10 negara asing sebelum pertikaian berhubung Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan dibicarakan di ICJ. Sehubungan dengan itu, tidak wujud isu Malaysia menggunakan bukti-bukti palsu seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Segambut. Ketujuh, lawatan Presiden Republik Rakyat China dan isu tuntutan wilayah bertindih Laut China Selatan. Saya ingin jelaskan mengambil kesempatan ini untuk menyentuh mengenai persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Baharat berhubung lawatan negara Presiden Republik Rakyat China ke Malaysia baru-baru ini. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden China telah mengadakan lawatan negara ke Malaysia dari 3 hingga 5 Oktober 2013 di atas jemputan kerajaan Malaysia. Selaras dengan ketentuan protokol dan garis panduan yang sedia ada, lawatan negara Presiden Xi telah disambut dengan upacara penuh istiadat setaraf dengan jawatan beliau sebagai ketua negara. Segala kemudahan dan acara-acara sambutan rasmi yang diatur sepanjang lawatan tersebut adalah amalan biasa yang diberikan kepada mana-mana ketua negara yang mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Manakala di dalam mesyuarat dua hala, seperti juga mesyuarat dua hala di antara negara Malaysia dan China, ingin saya tekankan bahawa bukan semua perkara terperingkat, khususnya kategori rahsia yang dibincangkan semasa pertemuan antara pemimpin-pemimpin Malaysia dan China dapat diumumkan kepada orang ramai. Dalam isu tuntutan bertindih di Laut China Selatan yang melibatkan China dan beberapa buah negara ASEAN iaitu Malaysia, Brunei, Darussalam, Vietnam dan Filipina, saya ingin memberi jaminan bahawa kerajaan Malaysia sentiasa memberi perhatian yang serius dalam menangani isu ini. Tuan Dan Ketua, tentang hubungan dua hala di antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pematang Pauh pada 28 Oktober 2013 yang lalu. Saya merasakan yang Dewan Yang Mulia ini sedia maklum bahawa Amerika Syarikat merupakan rakan dagangan kita yang keempat terbesar. Sehubungan dengan itu, Malaysia harus terus memupuk hubungan strategi dengan Amerika Syarikat, memandangkan bahawa Amerika Syarikat adalah salah satu daripada rakan dagang terbesar Malaysia dan sumber pelaburan langsung asing. Selain itu, Malaysia dan Amerika Syarikat telah menjalinkan banyak kerjasama dua hala yang secara tidak langsung telah memperkukuhkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Usaha-usaha tersebut telah banyak mendatangkan keuntungan kepada Malaysia dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi hijau dan tenaga boleh dibaharui. Dalam bidang ekonomi, kita dapat lihat peningkatan nilaian ekspor dan import, di mana perbezaan nilaian ekspor dan import dari tempoh Januari hingga Ogos tahun ini adalah 5.145 bilion ringgit, surplus kelebihan di pihak Malaysia. Sehubungan itu, pujian yang telah disampaikan oleh Setiausaha Negara Amerika Syarikat John Kerry adalah selaras dengan usaha-usaha Malaysia dalam memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Di samping itu, ia juga selari dengan usaha-usaha Malaysia dalam mempertengahkan konsep kesederhanaan melalui gerakan kesederhanaan global, usaha dalam menyemarakkan keusahawanan melalui penganjuran 4th Global Entrepreneurship Summit dan banyak lagi. Tuan Dan Ketua, sejak kita merdeka, Malaysia mengamalkan dasar luar negara yang amat jelas dan konsisten, iaitu tidak mencampuri hal ehwal dalaman dan menghormati kedaulatan sesebuah negara lain adalah selari dengan prinsip Malaysia untuk menjalinkan hubungan erat dan baik dengan negara lain dalam komuniti negara. Sekiranya pendirian Malaysia terhadap negara-negara yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Pematang Pauh adalah dilihat sama dengan pendirian Amerika Syarikat, ia adalah satu kebetulan. Ianya adalah satu kebetulan sahaja. Ianya adalah satu kebetulan sahaja. Bukan ayat ambivalence yang
katakan oleh Yang Berhormat Mentang Pau tempoh hari. Ambivalence itu maknanya love-hate relationship seperti Yang Berhormat Mentang Pau dengan rakan-rakan seperti Gombak dan lain, kalaupun ada. Itu mungkin yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Dan bukan ambivalence yang dibawa oleh Malaysia dan Amerika Syarikat buat ketika ini. Isu pengintipan Amerika Syarikat, sebagai contoh Tuan Ketua, merujuk kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Berhormat Pai Besar untuk makluman pada isu terakhir. Mungkin boleh kita habiskan sila. dalam masa 2 minit. Yang Berhormat Pai Besar ada membangkitkan isu pengintipan Amerika Syarikat ini untuk makluman pada 1 November 2013, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Amerika Syarikat dan Pesuruhanjaya Tinggi Australia dan telah mengemukakan nota bantahan kepada kedua-dua perwakilan tersebut. Semasa pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menyuarakan rasa kekecewaan Malaysia terhadap dakwaan aktiviti intipan yang selama ini dijalankan oleh kedua-dua perwakilan tersebut. Kedua-dua Kedutaan Besar Amerika Syarikat dan Suruhanjaya Tinggi Australia di Kuala Lumpur telah pun menerima dan mengemukakan nota bantahan tersebut ke ibu negara mereka masing-masing. Pihak Amerika Syarikat amat prihatin dengan dakwaan pengintipan dalam media massa dan telah mengambil langkah-langkah wajar untuk mengkaji semula program pengumpulan maklumat. Pihak Amerika Syarikat memfokuskan pengumpulan maklumat di dalam usaha pembanterasan jenayah, keganasan dan senjata nuklear. Presiden Amerika Syarikat telah pun mengarahkan supaya agensi mereka menilai semula kaedah pengumpulan maklumat tersebut supaya kaedah ini tidak menjejaskan hak privasi individu. Sayugia diingatkan bahawa di dalam usaha-usaha membentras aktiviti anti keganasan dan ketidakcambahan senjata pemusnah besar-besaran, agensi penguatkuasa Amerika Syarikat dan Malaysia telah bekerjasama baik dalam menangani masalah tersebut. Berhubung dengan semada terdapat di kalangan duta-duta Malaysia di luar negeri yang dijadikan mangsa dalam kes pengintipan ini, kementerian ini sentiasa memantau dan sehingga kini masalah yang dibangkitkan tidak timbul. Walau bagaimanapun, pihak perwakilan senantiasa mengambil langkah-langkah berwaspada selaras dengan arahan pengendalian maklumat terperingkat atau akta rahsia rasmi bagi memastikan tidak ada ketirisan di dalam pengendalian maklumat tersebut. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli-ahli berhormat yang mengambil bahagian dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Mesyuarat kita ditangguhkan sehingga jam 10 pagi besok.